Okay, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Selamat pagi kepada semua pelajar-pelajar sekalian. Baik, untuk minggu ini kita teruskan dengan pembelajaran pada pendidikan jasmani dan pendidikan kesihatan. Fokus kita hari ini adalah kepada unit 2, iaitu permainan kategori serangan. Permainan-permainan yang mempunyai pertahanan, serangan dan sebagainya. Antara contoh permainan yang akan kita lihat dalam unit yang kedua untuk tingkatan 4. Yang pertama adalah permainan bola sepak. Yang kedua bola jaring, dan yang ketiga permainan bola baling. Baik, untuk hari ini kita hanya fokuskan kepada satu jenis permainan sahaja, iaitu permainan bola sepak dahulu. Baik, sedikit pengenalan kepada permainan kategori serangan. Permainan kategori serangan ni merupakan permainan yang melibatkan kepada dua pasukan yang akan bermain dalam satu kawasan permainan. Baru kita boleh katakan permainan itu merupakan salah satu kategori kepada permainan kategori serangan. Kemudian permainan kategori ini memerlukan pemain dalam pasukan masing-masing untuk mengaplikasikan pelbagai strategi menyerang dan juga strategi untuk bertahan. Dalam pasukan masing-masing perlu ada strategi masing-masing untuk diaplikasikan, untuk diterjemahkan dalam permainan ketika menyerang dan juga saat untuk bertahan apabila diserang oleh pihak lawan. Baik, dalam unit ini kita akan belajar strategi 3 permainan. Bola sepak, bola jaring, bola baling. Hari ini hanya fokus kepada bola sepak. Kamu semua juga akan didedahkan dengan bagaimana caranya untuk merancang strategi menyerang dan juga strategi untuk bertahan dengan formasi yang sesuai. Tujuannya adalah untuk mencapai kemenangan. Sebab itu strategi-strategi ini perlu dirancang, diatur dengan teliti, dengan baik, supaya objektif utama bagi sesebuah pasukan itu tercapai, iaitu untuk mencapai kemenangan. Baik. Sekarang kita fokuskan kepada permainan yang pertama, iaitu bola sepak. Baik, standard kandungan apa yang akan kita belajar dalam tajuk hari ini, iaitu bola sepak. Yang pertama, melakukan kemahiran bola sepak menggunakan pelbagai strategi dalam situasi permainan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mengaplikasikan. Kita akan melakukan, menterjemahkan pengetahuan berkenaan dengan konsep pergerakan dan strategi dalam permainan bola sepak. Kemudian yang ketiga, mematuhi dan mengamalkan elemen pengurusan dan keselamatan. Yang keempat, menunjukkan keyakinan, tanggungjawab kendiri semasa melakukan sesuatu aktiviti. Yang seterusnya, berkomunikasi dalam pelbagai cara ketika melakukan apa juga aktiviti. Membentuk kumpulan, kerjasama perlu ada dalam sesebuah kumpulan. Dan yang terakhir, memahami dan aplikasikan etika dalam sukan semasa melakukan aktiviti fizikal. Itu standard kandungan yang akan kita lihat ketika kita mempelajari permainan serangan kategori bola sepak ini. Pengenalan berkaitan dengan permainan bola sepak. Permainan bola sepak ni merupakan satu kategori serangan yang boleh dianggap sebagai sukan utama, sukan yang penting bagi kebanyakan negara di dunia. Itu permainan bola sepak. Permainan bola sepak telah mengalami perubahan yang agak besar, transformasi yang begitu besar. Oleh kerana dengan penerapan sains sukan
dan juga kemajuan teknologi sukan telah menyebabkan permainan bola sepak ini menjadi lebih menyeronokkan, lebih menarik untuk dimainkan. Okey, setiap pasukan mempunyai strategi dan formasi yang berbeza berdasarkan kepada situasi dalam permainan itu sendiri. Okey. Baik, kemudian semua ini akan dirangka dan boleh dilatih dengan kepakaran pengurusan dan juga jurulatih yang telah dilantik oleh sesebuah pasukan. Okey. Kemahiran asas perlulah dikuasai terlebih dahulu dalam permainan bola sepak, terutamanya teknik bagaimana untuk menendang, menyerkap, menggelecek, melakukan hantaran, menanduk. Itu semua adalah teknik-teknik asas yang perlu dikuasai terlebih dahulu. Semua itu akan mempengaruhi jenis-jenis formasi serangan dan juga formasi untuk bertahan yang akan dilakukan oleh jurulatih. Jurulatih akan memainkan peranan yang penting dalam merangka strategi bagi sesebuah pasukan. Baik, formasi serangan dan bertahan yang dibincangkan, dia akan dapat membantu pelajar-pelajar semua bagi merancang strategi dan taktikal dengan lebih sistematik, kreatif dan menyeronokkan. Itu yang objektif yang kita nak belajar untuk hari ini, ya. Okey, baik. Yang seterusnya kita nak lihat kepada formasi ataupun kedudukan dalam bola sepak. Sedikit pengenalan. Okey, dalam sukan bola sepak, setiap orang dalam kalangan 11 orang pemain akan ditugaskan ataupun kedudukan mereka perlu berada pada posisi-posisi tertentu di atas padang permainan. Ketika bermain, 11 orang yang bermain akan berada pada posisi mereka yang tersendiri. Okey. Baik, satu pasukan ini akan terdiri daripada seorang penjaga gol dan juga 10 orang lagi pemain yang akan mengisi pelbagai jenis kedudukan dari kedudukan pertahanan, tengah dan juga serangan, bergantung kepada jurulatih yang mengatur formasi-formasi yang sesuai. Okey, formasi-formasi ini juga akan dikenal pasti sebagai peranan utama pemain dan juga kawasan-kawasan operasi bagi setiap pemain apabila bermain di atas padang. Apabila permainan berubah, taktik dan formasi pasukan juga berubah, nama, kedudukan dan tugas-tugas bagi setiap posisi juga akan berubah. Dia bergantung kepada keadaan semasa, bergantung kepada situasi permainan itu sendiri. Okey, baik. Formasi pertama yang kita nak lihat untuk hari ini adalah formasi 3-5-2. Seperti yang dalam rajah ni kamu lihat di sini. Okey. 3-5-2 itu merujuk kepada jumlah pemain yang perlu berada di posisi masing-masing. Okey, tentunya yang pertama di sini adalah seorang penjaga gol. Kemudian 3 orang pemain pertahanan, iaitu merujuk kepada 3. Okey. Kemudian 5 orang pemain di bahagian tengah. Okey. Okey. Iaitu merujuk kepada angka 5 dan 2 ini merujuk kepada 2 pemain di bahagian serangan. Okey. Baik, kita lihat kedudukan dia. Yang pertama, formasi serangan ini meletakkan 3 orang pemain pertahanan, 5 orang pemain tengah dan 2 orang pemain penyerang utama. Okey, ketika keadaan menyerang, 2 orang pemain tengah, 2 orang pemain tengah akan menjadi pemain penyerang sayap kiri dan juga sayap kanan. Okey, pemain sayap kiri iaitu LM, sayap kanan rujuk kepada RM, right midfield dan left midfield. Okey, itu bagi pemain tengah. Kemudian
3 orang pemain tengah tadi. Yang selebihnya bagi pemain tengah iaitu merujuk kepada CM, center midfield. Okey. 3 orang pemain tengah akan menjadi penyerang sokongan. Dia akan memberi bantuan apabila melakukan serangan, memberi bantuan kepada penyerang ini. Okey, di bahagian tengah padang. Dan juga di dalam kotak penalti di pasukan lawan. Okey, nombor 4. 2 orang pemain penyerang akan bergerak bebas. Okey. 2 penyerang ini akan bergerak bebas ketika melakukan serangan, terutamanya di kawasan gol di pihak lawan. Kemudian 3 orang pemain pertahanan pula. Okey, yang berwarna biru ni, 3 orang pemain pertahanan akan berada di kawasan tengah, di sini. Okey, dia akan naik sedikit menggantikan di posisi tengah. Kerana posisi tengah tadi, pemain-pemain posisi tengah membantu pasukan serangan di bahagian atas. Okey, kemudian formasi ini merupakan formasi yang sesuai bagi membuat serangan balas pantas, counter attack, dan membolehkan perubahan transisi kepada formasi yang lain pula. Okey, itu kedudukan asas yang kita lihat kepada formasi 3-5-2. Okey, kemudian dah masuk kepada bagaimana kita nak aturkan strategi untuk menyerang dengan menggunakan formasi 3-5-2. Okey, yang pertama, semasa keadaan menyerang. Okey, pasukan yang sedang menyerang, 2 orang penyerang utama, okey, iaitu merujuk kepada yang warna merah ni, CF dan CF tu, yang 2 orang tu. 2 orang penyerang ini akan berada di tengah kawasan gol. Okey, di tengah kawasan gol. Okey, kemudian yang kedua, fungsi kepada 2 pemain tengah di kiri dan kanan, LM dan juga RM, akan bertindak menjadi pemain penyerang sayap. Mereka akan naik di bahagian serangan, di bahagian atas, di bahagian kawasan pihak lawan. Okey, kemudian peranan mereka adalah untuk menghantar bola kepada pemain penyerang dengan menggunakan pelbagai jenis hantaran, antaranya hantaran lirik dan juga hantaran di udara, hantaran tinggi dan rendah. Okay, kemudian yang ketiga, 3 orang pemain, okey, 3 orang pemain tengah, CM ini, 3 orang pemain ini, okey, itu dia pemain yang berada di tengah. Mereka akan menjadi pemain penyerang juga, tetapi membantu, sekadar membantu kepada pemain penyerang utama. Mereka berfungsi sebagai pemain penyerang sokongan kepada penyerang utama. Okey, baik. Kemudian yang seterusnya, ketika bola dihantar oleh pemain sayap, bahagian wing kiri dan kanan, ketika bola dihantar oleh pemain sayap, sama ada sayap kiri ataupun sayap kanan, wing kiri, wing kanan. Okey, 2 orang pemain penyerang perlu berada dalam kotak penalti. Okey, ketika wing kiri dan kanan ini membawa bola ke bahagian serangan di kawasan pihak lawan. Okey, pemain penyerang yang berwarna merah ini perlu berada di kawasan petak gol lawan. Okey, tujuannya apa? Tujuan dia adalah untuk mengganggu dan mengkucar-kacirkan pertahanan lawan. Okey, 3 orang pemain tengah tadi yang menjadi penyerang sokongan. Okey, ingat tadi yang 3 orang ni. Okey, mereka akan membantu penyerang utama. Mereka akan membantu penyerang utama mengganggu pihak pertahanan pasukan lawan, sehinggalah dapat menjaringkan gol. Okey, itu peranan penyerang, wing kiri, wing kanan dan juga pemain tengah. Okey, baik. Kemudian yang seterusnya, sasaran untuk menjaringkan gol boleh dilakukan mengikut situasi penjaga gol itu sendiri. Gol boleh dibuat dengan kemahiran menanduk dan juga tendangan, mengikut kepada hantaran yang diterima daripada
pemain lain. Terutamanya yang akan melakukan jaringan ni selalunya adalah pemain serangan. Pemain serangan CF, bahagian penyerang. Okey. Mereka yang akan menghantar bola kepada pemain serangan, dan pemain serangan ini akan menjaringkan gol. Kebiasaannya. Terdapat juga pemain-pemain daripada bahagian tengah juga yang berpeluang untuk menjaringkan gol. Okey, bukan hanya bahagian serangan sahaja, kerana mereka juga bertindak sebagai penyerang bantuan, penyerang sokongan. Okey, baik. Cara untuk menjaringkan gol terdapat pelbagai cara lah. Ikut kepada cara bola diterima dan cara bola untuk dijaringkan. Sama ada hantaran tinggi, boleh menggunakan kepala, hantaran rendah boleh menggunakan kaki, mengikut kepada situasi yang berlaku pada ketika itu, mengikut pada kesesuaian. Okey, kemudian sistem ini boleh dikekang ataupun dihalang dengan sistem bertahan mengikut kepada formasi 5-4-1. Okey, apabila pasukan di sebelah kiri ini, mereka menggunakan strategi 3-5-2. Bagi pihak lawan, apabila mereka melihat strategi ini telah diatur oleh pasukan ini, pasukan di sebelah pihak lawan boleh menggunakan strategi yang sesuai. Contohnya strategi 5-4-1. 5 pemain pertahanan, 4 permainan bahagian tengah, dan hanya seorang di bahagian serangan. Dia lebih kepada teknik untuk bertahan, sistem bertahan, kerana 3-5-2 lebih kepada serangan. Okey, baik. Baik, yang seterusnya. Okey, baik. Ini adalah cara bermain dan menentukan pemenang bagi formasi 3-5-2. Ini lebih sesuai kita lakukan apabila kita berada di sekolah kelab. Kita akan lakukan contoh permainan untuk menyusun strategi formasi 3-5-2 ini. Okey, baik. Sedikit maklumat tentang kekuatan dan kelemahan formasi 3-5-2. Okey, kekuatan ataupun dari aspek positif saja menggunakan strategi 3-5-2 ini, pasukan akan mempunyai ramai pemain penyerang di bahagian tengah dan juga di bahagian atas. Okey, dia akan, pemain tengah akan support kepada pemain penyerang di bahagian atas. Okey, berpeluang untuk menjaringkan gol lebih mudah. Okey, kemudian yang kedua, boleh melakukan transisi ataupun perubahan strategi dengan cepat daripada strategi menyerang dan diubah kepada strategi bertahan kerana kedudukannya. Okey, baik. Dari segi kelemahannya pula, strategi 3-5-2 ini memerlukan pemain sayap yang pantas. Maksudnya pemain sayap, iaitu sayap kiri dan sayap kanan, LM dan RM. Dua pemain ini perlu mempunyai larian yang laju, larian yang pantas untuk membuat serangan. Dia akan terganggu jika pemain kiri dan pemain kanan ini mempunyai larian yang sederhana dan larian yang perlahan sahaja. Dia akan mengganggu permainan dan mengganggu strategi tersebut. Kemudian yang kedua, pemain pertahanan perlu mahir mengawal bola jika berlaku serangan pantas, kerana mereka hanya terdiri daripada 3 orang, dan risikonya bagi strategi 3-5-2 ini, risikonya ini, apabila pihak lawan melakukan serangan balas, counter attack, 3 pemain ini perlu betul-betul mahir untuk mengawal keadaan, kerana mereka hanya jumlah yang sedikit, 3 orang sahaja untuk mempertahankan gawang gol mereka. Okey, baik. Yang seterusnya, strategi bertahan. Tadi kita lihat kepada strategi serangan. Sekarang kita lihat kepada strategi bertahan, untuk mengekang kepada strategi-strategi serangan. Okey, strategi bertahan dalam situasi permainan. Contoh yang kita lihat untuk hari ini adalah formasi 5-4-1.
Okey, formasi 5-4-1 bagaimana ia dimainkan? Okey, kita lihat kepada kedudukan gambar di sini, rajah di sini. Okey, ini adalah petunjuk, kamu boleh lihat. Okey, seperti biasa, yang pertama, ini adalah penjaga gol. Yang berwarna biru ini adalah pemain pertahanan. Yang warna kuning ini ialah pemain tengah dan warna merah adalah pemain bahagian serangan. Okey, formasi ini menggunakan 5 orang pemain pertahanan. Okey, so ia sesuai dengan strategi bertahan. Dia meramaikan ataupun meletakkan ramai pemain pertahanan di bahagian bawah, di bahagian pertahanan. Kemudian di bahagian tengah hanya meletakkan 4 orang pemain tengah dan seorang sahaja diletakkan sebagai bahagian serangan dan dijadikan sebagai target man. Dia akan menjadi sasaran utama kepada pemain-pemain lain untuk menghantar bola untuk dijaringkan gol. Kemudian 2 orang pemain dipanggil sebagai stopper, digunakan bagi mengawal penyerang pihak lawan. Okey. Kemudian formasi ini boleh dikatakan mempunyai pertahanan yang paling kuat lah, yang paling kental dalam sistem permainan bola sepak. Kerana apa? Kerana jumlah pemain pertahanan yang agak ramai. Apabila diserang, pemain tengah akan membantu untuk bertahan pula. So, semakin ramai yang akan berada di kawasan gol sendiri. Dia akan menjaga kawasan pertahanan. Pemain tengah akan membantu bahagian pertahanan. Berbeza dengan tadi. Okey. Baik, nombor 4, target man, iaitu yang berwarna merah ni, pemain penyerang. Dia akan berada di kawasan tengah padang. Dia akan standby di tengah padang. Jika ada rakan-rakan yang lain menerima bola dan melakukan serangan balas, 2 orang pemain pertahanan kiri dan kanan akan pula bertindak menjadi pemain sayap. Okey, faham? Pemain pertahanan kiri dan kanan. Ni, mereka ni. Left back dan right back. Okey, mereka yang akan bertindak menjadi pemain sayap pula untuk menyerang. Okey. Kemudian yang seterusnya, 3 orang pemain masih bertahan di kawasan pertahanan. Okey, yang selebihnya 3 orang ini, yang bahagian tengah ni pertahanan, mereka akan stay di kawasan pertahanan. Okey, hanya bahagian pertahanan kiri dan pertahanan kanan yang akan membantu untuk melakukan serangan jika mereka melakukan counter attack, serangan balas. Okey. Baik, bagaimana untuk mengatur strategi bagi formasi 5-4-1, strategi bertahan. Okey, 5 orang pemain pertahanan akan mengawal pemain penyerang dan 2 orang pemain stopper. Di sini stopper, pemain stopper akan diberi tugas khas untuk mengawal penyerang lawan. Mereka akan menjaga penyerang lawan. Okey. Kemudian 4 orang pemain tengah akan membantu pertahanan mengawal pemain lawan ketika bertahan. Okey, 4 orang pemain tengah. Okey, 4 orang pemain tengah ni. Okey. Mereka ni akan membantu pertahanan. Mereka akan turun ke bawah sedikit di kawasan pertahanan untuk mengawal pemain pihak lawan ketika bertahan. Okey. Situasi ini yang akan menyukarkan pihak lawan untuk membuat jaringan kerana jumlah pemain agak ramai di kawasan pertahanan. Okey. Kemudian pemain pertahanan akan menggunakan kemahiran tendangan deras, tendangan yang kuat, tendangan tinggi. Tujuannya adalah untuk mengeluarkan bola dari kawasan gol. Pemain pertahanan ni tujuannya hanya untuk melakukan pertahanan. Mereka akan clear bola-bola yang ada di kawasan permainan, di kawasan gol mereka. Mereka akan menyelamatkan keadaan supaya gol tidak dapat dijaringkan oleh pihak lawan. Okey, kemudian mereka juga boleh menggunakan tandukan, menggunakan kepala bagi menyelamatkan gol daripada dibolosi oleh pasukan lawan, mengikut kepada kesesuaian
pada situasi yang berlaku pada ketika itu. Kemudian yang keempat, pemain pertahanan boleh mengeluarkan bola dari zon bahaya dengan pelbagai cara, menendang bola keluar dari padang ataupun menghantar terus kepada penyerang yang menjadi target man tadi. Mereka akan menghantar terus ke bahagian serangan. Pertahanan tujuannya mereka bertahan menghalang daripada pihak musuh ataupun pihak lawan menjaringkan gol. Apabila mereka mendapat bola, mereka akan menghantar terus kepada bahagian serangan. Baik, kemudian yang kelima, semua strategi dan taktikal bergantung kepada situasi semasa. Dia mengikut kepada keadaan yang berlaku pada permainan tersebut. Jurulatih, peranan jurulatih adalah penting ketika ini. Jurulatih perlu menyedari, dia akan lihat strategi apa yang sesuai untuk dimainkan untuk melawan dengan pihak lawan. Dia akan atur semula strategi jika berlaku perubahan strategi pada pihak lawan dan sebagainya. Jurulatih juga akan bertindak segera bagi mendapatkan jaringan seterusnya untuk memenangi perlawanan. Jurulatih itu akan mengatur pemain-pemainnya mengikut kepada formasi-formasi yang sesuai lah. Baik. Ini adalah cara bermain dan menentukan pemenang lah. Kita akan melakukannya di padang sekolah lah apabila kita kembali ke sekolah nanti. Baik. Kemudian kekuatan dan juga kelemahan bagi formasi bertahan ini. Apa kekuatan dan kelemahannya? Kekuatan dia diguna pakai bagi jurulatih yang memilih untuk bertahan sahaja dalam sesuatu perlawanan. Kebiasaannya strategi ini akan digunakan oleh jurulatih apabila mereka berhadapan dengan pasukan yang lebih kuat. Yang mempunyai pemain penyerang yang handal, yang hebat, yang banyak menjaringkan gol dan sebagainya. Jurulatih kebiasaannya akan menggunakan formasi bertahan seperti ini. Hal ini akan menyukarkan pasukan lawan untuk menyerang dan juga untuk menjaringkan gol. Bagi kelemahan dia pula, strategi ini hanya sesuai untuk bertahan sahaja. Dia kurang sesuai untuk melakukan serangan. Kerana apa? Kalau kita lihat sendiri kepada kedudukan posisi pemain, hanya seorang sahaja pemain diletakkan di bahagian serangan. Peluang dia agak kurang untuk menjaringkan gol. Kecuali apabila melakukan serangan balas, counter attack dengan pantas dan cepat, dia akan membuahkan hasil jika berjaya. Oleh itu, pasukan yang menggunakan strategi 5-4-1 ini memerlukan pemain wing ataupun pertahanan kiri dan kanan yang mempunyai larian yang pantas untuk membantu bahagian atas, bahagian tengah untuk melakukan serangan. Sedikit maklumat tambahan stopper tadi. Stopper dan juga target man. Target man iaitu penyerang tunggal yang saya jelaskan tadi. Bagi stopper pula iaitu pemain pertahanan tengah yang mengawal penyerang pihak lawan. Ini. Mereka bertiga. Ini dijadikan sebagai stopper. Baik, yang seterusnya. Sekarang kita nak lihat contoh kepada strategi 3-5-2. Bagaimana strategi 3-5-2 ini dilakukan. Kita lihat bersama-sama.
Okey, baik. Kali ini kita nak lihat pula kepada strategi 4-5-1. Okey. Estos ha sido 7 goles en 2 temporadas con el conjunto valenciano. La salida con Umtiti. Le regresa la pelota a José Gallá. Acompaña Mascherano. Okey, itu adalah antara video yang dapat ditunjukkan yang berkaitan dengan formasi 5-4-1. Okey kelas, kita dah tengok tadi beberapa contoh formasi yang berkaitan dengan formasi bertahan dan juga formasi serangan. Okey baik, sekarang saya minta kamu jawab soalan kuis yang telah dimuat naik di dalam Google Classroom. Okey, so kamu jawab dan pastikan jawapan-jawapan kamu itu betul, rujuk kepada buku teks. Okey, baik, terima kasih kelas. Jumpa lagi pada minggu hadapan.